الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini, terlebih dahulu kita ingin menyingkap melalui bicara yang telah kita nyatakan pada pertemuan lalu, di mana pengarang Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala menyatakan kepada kita perihal tentang pemilik hati orang beriman mempunyai tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda pemilik hati orang beriman itu ialah mereka mampu untuk menerima kebenaran, sekiranya kebenaran itu nyata di hadapan mereka. Bahkan di antara tanda pemilik hati orang beriman, mereka sentiasa mencari kebenaran dan mereka mengikuti kebenaran sekiranya kebenaran itu zahir dan nyata di hadapan mereka. Manakala malam ini kita meneruskan bicara kita melalui bicara pengarang berikutnya, Al-imanu billah, kata pengarang hafizahullah ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat malam ini pengarang akan mengetengahkan kepada kita kaedah untuk kita meningkatkan iman dan menambahkan keyakinan atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kaedah yang telah digariskan oleh para ulama bagi terus kita meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, al-imanu billah wajibun 'alal insan. Beriman kepada Allah menjadi kewajiban kepada manusia. إذا تفكر الإنسان قليلا سيجد أن الله الذي خلقه قد أعطاه أدوات يتعلم بها سائر العلوم الدينية والدنيوية وبغيرها لا يمكنه أن يكتسب شيئا من علم. Artinya, apabila manusia itu berfikir sejenak, maka ia akan mendapati sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakannya melalui kurniaan kepadanya melalui panca indera, supaya ia boleh mempelajari segala ilmu yang berkisar tentang ilmu agama ataupun ilmu dunia. Dan dengan ketiadaan tersebut, dengan ketiadaan panca indera, maka tidak mungkin dia mengecapi sesuatu pun daripada ilmu. Kemudian pengarang menyatakan kepada kita, saya ringkaskan tuan-tuan, al-ilmu tariqul iman. Ilmu menjadi jalan, cara untuk kita beriman. Jadi pada malam ini, sebelum pengarang meneruskan bicara merujuk kepada kaedah yang akan kita lihat sebentar lagi, pengarang meletakkan ilmu menjadi jabatan ataupun jalan untuk kita beriman. Tuan-tuan, kita tak nak sekiranya iman kita hanya melalui
mengikut. Haji, kenapa Haji beriman? Takkan saya tak beriman? Ayah saya dulu Bilal di kampung. Tuan, takkan kita beriman dengan sebab ayah kita Bilal di kampung, imam di kampung dulu? Takkan itu saja. Jadi pengarang ingin mengetengahkan kepada kita dengan bicaranya, wa idza arada al-insanu imanan sahihan fa alaihi bil ilm. Dan apabila sekiranya manusia itu berkehendak, berkeinginan iman yang betul, maka semestinya ke atasnya hanya dengan melalui cara ilmu, cara nilaian ilmu. Kemudian di antara bicara pengarang, dzalika lianna iman al-muqallid li ghairihi sur'ana ma yahtazzu 'inda awwal imtihanin wa 'inda awwal syubhah. Demikian itu kerana sesungguhnya iman dengan sebab mengikut-ikut. Iman kita dengan sebab kita ikut-ikut, yang mana ianya cepat bergoncang apabila kita diuji pada awal syubhah, ataupun ketika mana kita diuji melalui ujian tertentu. Merujuk kepada bicara pengarang, pengarang kata kepada kita, sekiranya iman kita hanya dengan sebab mengikut, bila kita diuji pada awal ujian ataupun ketika mana kita berhadapan dengan syubhah, kita berada dalam situasi sukar. Contoh tuan-tuan, semua kita tahu Rasulullah adalah Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah dan penutup kepada sekalian para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi tuan-tuan, bila kita lihat, terdapat sebilangan mereka yang mendakwa bahawasanya ketuanya adalah Nabi ataupun Rasul Melayu. Sebagai contoh tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Dakwaan seorang lelaki yang mana dia adalah Rasul Melayu. Tuan-tuan, yang memeranjatkan kita, beliau juga mempunyai pengikut. Sedangkan perkara itu semua orang tahu, Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Rasulullah adalah penutup kepada sekalian para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana-mana orang datang dan mendakwa dia adalah Nabi selepas daripada Rasulullah dan dia adalah Rasul selepas Rasulullah, ketahuilah bahawasanya dia seorang pendusta. Semua kita tahu. Tetapi tuan-tuan, dengan sebab kewujudan Nabi tadi, dan dinisbahkan kepada Rasul Melayu sebagai contoh, dia ada pengikut. Kenapa? Tuan-tuan, ini merujuk kepada bicara pengarang kerana iman mereka adalah iman mengikut-ikut je. Bahkan keimanan mereka itu tidak berpaksi di atas ilmu. Kemudian bicara pengarang kita lihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada suratul Hajj ayat 11 juzuk 17. Ayat 11 juzuk 17 suratul Hajj melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasiran dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian, yakni tidak penuh dengan keyakinan. Maka jika dia memperolehi kebaikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa satu ujian, dia berbalik ke belakang, yakni kembali semula kepada kekufuran. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita mengenai kewujudan mereka yang hanya menyembah Allah digambarkan tarf, di tepian. Bila berlaku sesuatu, maka dia bersiku berhadapan dengan kerosakan iman. Tuan-tuan, contoh, kita mempunyai istilah dalam bahasa kita tuan-tuan, digambarkan seperti mana telur di ujung tanduk. Artinya tuan-tuan, sekiranya berlaku sesuatu, bila-bila masa sahaja telur itu boleh jatuh dan pecah. Ini adalah gambaran merujuk kepada mereka yang menyembah Allah di tepian. Bila-bila masa sahaja imannya boleh gugur. Kemudian bicara pengarang diteruskan dengan katanya, al-adillatul ilmiyatu 'alal iman billahi subhanahu wa ta'ala. Sekarang pengarang ingin mengetengahkan kepada kita dalil
sandaran yang berpaksikan kepada ilmu, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita pernah berbicara merujuk kepada kaedah yang digariskan oleh pengarang, yang mana kitab ini penyusunannya tuan-tuan hanya berbicara tentang perkara yang disepakati, tidak dibicara di dalamnya perkara yang menjadi pertelingkahan ataupun perselisihan. Dia tak cerita tuan-tuan tentang masalah perselisihan, Allah di mana, di langit ke, tak ada tempat ke, apa semua, tak ada cerita. Tangan ada ke tak cerita di situ. Hanya dibicarakan oleh pengarang perkara yang disepakati sahaja, supaya kita tidak terus berbalah tuan-tuan. Okey, kita lihat di antara poin yang dikemukakan oleh pengarang dengan bicaranya, supaya kita merasa atas kujuran Allah Subhanahu wa taala berpaksikan kepada ilmu dan juga akal. Kata pengarang, al-qawaidul aqliyah, kaedah yang berpaksikan kepada akal. Okey, sekarang tuan-tuan, kita ingin berfikir, kita ingin merenung atas kujuran Allah Subhanahu wa taala melalui akal yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Al-qaidatul ula, al-'adamu la yakhluqu syai'a. Kaedah yang pertama, ketiadaan sesuatu dia tidak akan menciptakan. Okey, kata pengarang sekarang kita ingin berbicara tentang sesuatu ataupun kaedah yang pertama. Ketiadaan sesuatu dia tidak akan menciptakan. Kemudian kata pengarang, al-'adamu alladhi la wujuda lahu la yastati'u an yasna'a syai'an li'annahu ghairu mawjud. Ketiadaan, tidak mungkin ia mampu untuk menciptakan sesuatu kerana ia tidak ada. Jadi ketiadaan sesuatu tidak mungkin ia menciptakan. Kemudian kata pengarang, idza ta'ammalna fil makhluqati allati tuladu fi kulli yawmin min insanin wa hayawanin wa nabatin wa tafakkarna fi kulli ma yahduthu fil wujudi min rihin wa amtarin wa laylin wa naharin wa nadharna ila ma yajri fi kulli hin min harakatin muntazimatin lisyamsi wal qamari wan nujumi wal kawakib. إذا تأملنا في هذا وغيره من التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة فإن العقل يجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدم. Kata pengarang, apabila kita merenung pada hasil ciptaan yang tercipta pada saban hari, baik manusia ke, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, dan saat kita berfikir pada setiap sesuatu merujuk kepada ciptaan angin ataupun hujan ataupun malam dan juga siang, dan kita melihat tuan-tuan apa yang berlaku pada setiap sesuatu itu, pada pergerakan matahari, bulan, bintang. Lalu tuan-tuan, kita akan melihat sesuatu yang mana pergerakan tersebut ianya secara teratur, penuh dengan kebijaksanaan. Saat ianya bergerak, maka sesungguhnya pada saat itu akal kita menyatakan setiap sesuatu yang berlaku itu ianya bukanlah daripada ciptaan yang mana tidak ada penciptanya. Bila kita renung apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pergerakan alam, kita akan melihat mesti ada pencipta yang menggerakkan segala-galanya. Kerana semua itu boleh tidak ada, melainkan ada yang menggerak dan menciptakannya. Jadi kata pengarang, merujuk kepada kaedah yang pertama ini menunjukkan kepada kita mana mungkin tuan-tuan sesuatu yang tercipta itu tidak ada yang menciptakannya, melainkan mesti ada yang menciptakan. Kejap, kami kurang jelas lagi melihat kepada kaedah yang pertama digariskan oleh pengarang. Ialah kita tahulah benda tak ada bagaimana ia diciptakan, melainkan ada barulah ada hasil ciptaan. Okey tuan, kejap, kita ingin melihat kaedah berikutnya supaya ianya lebih menjelaskan kepada kita. Kata pengarang pada kaedah berikutnya, al-qaidatus tsaniyah at-tafakkuru fil makhluqat yadullu ala ba'd sifatil khaliq. Kaedah yang kedua lebih menjelaskan, merujuk kepada kaedah yang pertama,
Jadi kaedah yang pertama menyatakan kepada kita ketiadaan sesuatu, tak mungkin ia menciptakan. Betul, kita sepakat. Mana mungkin tuan-tuan benda itu terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan. Kata pengarang pada kaedah berikutnya, kita memikirkan hasil daripada ciptaan ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Kita lihat kaedah ini tuan-tuan. Kaedah yang kedua, pengarang menyatakan kepada kita cara untuk terus kita meyakini atas kewujudan Allah, sebab kita tidak pernah melihat Allah tuan-tuan. Hanya melalui cara kita berfikir merujuk kepada hasil ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Contoh lampu depan ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita melihat kepada hasil ciptaan. Tuan-tuan percaya ke tak yang mana ada pencipta yang mencipta lampu tersebut? Yalah, mana dia boleh ada sendiri, melainkan ada yang menciptanya. Okey Tuan Haji, Tuan Haji pernah tengok ke tak siapa yang mencipta lampu ni? Bangsa apa dia? Rupanya macam mana? Tak tahu, tapi tengok lampu tu ada, menunjukkan ada yang menciptanya. Okey Tuan Haji, sekarang kita lihat, kita tak pernah tengok siapa yang mencipta, tetapi melihat kepada hasil ciptaan, kita yakin ada pencipta. Hanya melalui ciptaan yang dicipta olehnya. Kemudian merujuk kepada kaedah yang kedua, kata pengarang, kita memikirkan hasil daripada ciptaan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Contoh tuan-tuan, masjid kita ni. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan kita tahu arkitek masjid kita? Ramainya kita tak tahu. Tak tahulah kami, kita tak tahu tuan-tuan. Tapi melihat kepada hasil ciptaan, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada dia. Melihat hasil ciptaan tuan-tuan, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada padanya, sedangkan kita tidak pernah pun melihatnya. Bila kita tengok masjid ni tuan-tuan, hasil daripada tangannya, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada dia. Yang pertama, dia mesti berpengalaman punya. Mesti pengalaman tuan-tuan. Mana mungkin masjid macam ni tuan-tuan? Mesti dia ada pengalaman. Tak ada pengalaman, tak adalah hasilnya macam ni. Yang kedua, bila kita tengok, dia ni mesti bijak. Bijak tuan-tuan. Yang ketiga, dia mesti ada kepakaran. Yalah, bila kita tengok dengan hasil ciptaannya, selain daripada pengalaman, selain daripada kecerdikan yang ada padanya, dia mesti ada kepakaran. Melihat kepada hasil ciptaannya. Jadi tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada dia. Sedangkan kita tidak pernah melihatnya tuan-tuan. Tak pernah kita tengok dia, tak pernah kita melihatnya, tak pernah kita tahu siapa dia. Tetapi melihat kepada hasil ciptaan, ianya menggariskan kepada kita sifat-sifat yang ada padanya. Contoh, mungkin tuan-tuan, ibu-ibu ada di antara kalian bos syarikat. Kita memerlukan pekerja. Jadi tuan-tuan, kita mengeluarkan makluman yang mana kita memerlukan pekerja. Siapa yang berminat boleh serahkan resume kepada kita. Kenapa kita nak tengok resume tuan-tuan? Kenapa kita nak tengok? Sebab daripada itu kita boleh mendapati sifat-sifat yang ada pada dia, dengan susunannya, dengan laras bahasanya yang baik. Sebab kita boleh rangka sifat-sifat yang ada pada dia tuan-tuan. Dia ni berkelayakan ke tak? Kita tak nak kenal dia. Kita lihat bahasa yang disusun olehnya, kemas dia punya susunan, kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada padanya. Jadi tuan-tuan, saat kita berfikir merujuk kepada hasil ciptaan, ianya menggariskan kepada kita sifat-sifat yang ada pada pencipta itu. Contoh, kita kembali merujuk kepada alam yang berada di hadapan mata kita tuan-tuan. Daun yang diciptakan oleh Allah tuan-tuan. Daun bila kita lihat, yalah, selain ianya kita boleh berteduh di bawahnya. Manakala tuan-tuan, di antara fungsi daun yang sedia kita maklumi, ianya recycle semula daripada karbon dioksida. Tuan-tuan, bila kita tengok daun gitu je, tak ada pun nampak macam penapis ke macam apa ke. Tapi tuan, itu fungsinya. Bila kita lihat, ya Allah, hebatnya ciptaan. Semestinya pencipta kepada daun itu maha bijaksana. Daun yang dilihat begitu, sebaliknya mempunyai beberapa fungsi yang hebat.
Bila kita lihat dan kita berfikir, tuan-tuan, ianya menunjukkan sebahagian daripada sifat pencipta. Saat kita merenung pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada daun yang kita lihat. Kita lihat bicara pengarang. Inna kulla shay'in yujadu fil masnu'i yadullu ala qudratin aw sifatin 'inda as-sani'. Sesungguhnya setiap sesuatu yang terhasil daripada ciptaan, ianya menunjukkan atas keupayaan ataupun sifat yang ada di sisi pencipta. Ialah tuan-tuan, hasil yang kita lihat daripada hasil ciptaan, sesuatu ciptaan, ianya menunjukkan atas keupayaan dan juga sifat yang ada pada dia. Tuan-tuan, ini melihat macam kita lah tuan-tuan. Kita pergi rumah kawan kita, kawan kita baru selesai renovate rumah dia. Jadi tuan-tuan, kita tertarik dengan hasil tangan kontraktor. Kita tertarik. Jadi tuan-tuan, kita tak nak kenal siapa dia, kita tak nak tahu siapa dia, tetapi bila kita lihat hasil daripada sentuhan tangan dia, tuan-tuan, kita yakin dia mampu melakukan perkara seperti mana apa yang kita lihat untuk rumah kita. Dan kita juga boleh menggariskan sifat-sifat yang ada pada dia. Dia mesti ada kelengkapan. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan, ramai di antara tuan-tuan ni kontraktor. Kita lihat hasil ciptaan kita yang pertama dahulu, masa kita tak ada pengalaman tuan-tuan, entah apa-apa. Betul tuan-tuan, saya pun begitu juga. Bila tengok semula, sebab rumah pertama saya buat rumah mak saya, bila saya tengok tuan-tuan balik, kita gelak seorang-seorang. Entah apa-apa kita buat, sebab kita tak ada pengalaman. Jadi tuan-tuan, mana mungkin hasil tangan kita yang kita lihat ataupun sesuatu daripada ciptaan yang cantik, melainkan penciptanya ada pengalaman. Jadi kata pengarang, ianya menunjukkan atas keupayaan. Bila kita tengok sesuatu, menunjukkan atas keupayaan yang ada pada dia ataupun sifat di sisi pencipta. Tuan-tuan, fala yumkinu an yujada syai'un fil masnu' idza kana as-sani'u la yamliku qudratun aw sifatun makkanathu min fi'li dhalika syai'in fil masnu'. Maka tidak mungkin sesuatu yang ada pada ciptaan itu, melainkan apabila pencipta itu, tuan-tuan, sekiranya dia tidak ada keupayaan, tak boleh begitu. Macam kita lihatlah tuan-tuan, mereka yang bertergulumus untuk menyiapkan masjid kita, tak ada keupayaan, tak boleh jadi begini tuan-tuan. Mesti ada keupayaan ataupun sifat yang boleh kita gariskan yang memungkinkan mereka melakukan sesuatu seperti mana apa yang kita lihat daripada hasil ciptaan. Kejap-kejap. Jadi sekarang pengarang ingin mengetengahkan kepada kita, mulai kita berfikir begitu. Sebab puncanya pengarang ingin menyatakan kepada kita tuan-tuan, kita beriman kepada Allah, kita tidak pernah melihat Allah. Jadi hanya melalui cara kita berfikir, kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Okey tuan, begini. Sebelum itu tuan-tuan, kita beriman kepada Allah betul, kita tidak pernah melihat Allah. Kejap, kami ada soalan. Sebab kita tahu kaedah akal kita mengetengahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya tidak ada. Sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya tidak ada. Okey tuan, begini. Sebaliknya saya katakan, tidak setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya tidak ada. Bahkan ada sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya wujud. Kejap, apa tu? Maknanya bukan setiap benda yang kita tidak lihat, kita tidak melihatnya, ianya tidak ada. Bahkan ada sesuatu yang kita tidak melihatnya, ianya wujud. Ya. Contoh tuan-tuan, angin, ruh sebagai contoh tuan-tuan. Ruh, tuan-tuan cuba tanyalah kepada kawan-kawan kita bukan Islam, Hindu ke, Kristian ke, Yahudi ke, apa ke, tuan-tuan, cuba tanya tentang ruh. Semua mereka percaya tentang ruh. Okey, kita lihat kepercayaan tersebut yang tidak pernah dilihat. Angin sebagai contoh tuan-tuan, kita percaya atas kewujudan angin. Seorang itu percaya tentang kewujudan angin, dia sendiri pun tak nak lihat, tetapi
dia mempercayai atas kewujudan angin. Jadi tuan percaya atas kewujudan angin? Ya, ialah saya rasa angin tersebut. Tapi tuan tidak pernah melihat? Ya, tak pernah melihat. Sebab itu saya katakan tadi, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita tidak ada. Bahkan ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita, ianya wujud, dan kita juga mempercayai atas kewujudannya sedangkan kita tidak pernah melihatnya. Contoh angin ataupun roh dan seumpama dengannya, tuan-tuan. Kemudian pengarang ingin mengetengahkan kepada kita lagi, idza ra'aita baban min khashabin qad utqina sun'uhu fa innaka sata'lamu anna as-sani'a yamliku al-khashaba wa annahu yastati'u an yaqta'ahu bintizam. Apabila kamu melihat pintu yang diperbuat daripada kayu, sungguh terperinci hasil tenunannya, halus seni binanya, maka sesungguhnya kamu mengerti pencipta tersebut dia mempunyai kayu dan dia mampu untuk memotongnya dengan sempurna. Okey tuan-tuan, bila kita lihat, kita dapat menggariskan dia mesti ada kayu, dia mesti ada pemotong gergaji yang baik. Gergaji biasa tak boleh potong begitu. Ialah bila kita tengok lubang pada kayu tu, ini mesti dia ada kelengkapan yang baik. Sebab yang biasa-biasa tak boleh jadi begini, melainkan dia ada kelengkapan yang elok. Wa annahu qadirun an yaj'al al-khashaba amlas, dan sesungguhnya bila kita lihat kayu tadi tuan-tuan, pintu itu dia mampu untuk menjadikan kayu tersebut licin je, kita pegang pun licin, halus, dia punya seni bina, tak rasa silat tuan-tuan. Tapi bila kita pegang cantik, silat tu tak nampak sangat, tapi kayu tu dia punya tak rasa dah, lembut sungguh dia punya sentuhan. Okey, kemudian bila kita lihat tuan-tuan, secara tidak langsung mesti dia ada paku semestinya. Kemudian wa annahu yaqdiru ala tathbiti ajza'il babi bil masamir, dan dia juga mampu untuk memperkemaskan kayu-kayu tersebut dengan paku. Mesti dia mampu. Wa anna ladaihi khibratan fi sina'atil abwab, dan sesungguhnya semestinya dia mempunyai kepakaran, pengalaman pada ciptaan pintu. Okey tuan-tuan, ini yang dapat kita gariskan. Jadi pengarang mengetengahkan kepada kita contoh, bila kita tengok, kita boleh gariskan satu persatu sifat yang ada pada dia. Sifat yang ada padanya kita dapat menggariskan satu persatu. Contoh tuan-tuan, kita pernah pergi ke Turki sebagai contoh. Kita pernah masuk ke dalam Masjid Biru sebagai contohnya tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita masuk musim sejuk, masjidnya panas, warna biru. Bila kita pergi luar daripada musim sejuk tuan-tuan, masjidnya tidaklah berwarna biru. Kemudian bila kita lihat tuan-tuan, dia punya dengan kubahnya apa semua memadai tanpa mikrofon. Imam baca depan tuan-tuan, belakang jelas dengar dengan kubah yang mereka cipta tu. Jadi bila kita lihat tuan-tuan, ya Allah, sedangkan ciptaan masjid tersebut dah ratusan tahun, hebat betul ciptaan dahulu, dan kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada mereka. Dan saya yakin tuan-tuan pernah sampai ke sana. Saya pun pernah sampai tuan-tuan. Jadi bila kita lihat, mesti mereka ada sifat-sifat tertentu. Kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada mereka tuan-tuan. Ini merujuk kepada apa yang kita lihat. Sekarang kami faham maksud daripada saranan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengembara. Qul siru fil ardi fanzuru. Banyak dalam ayat yang lain mengajak kita untuk kita berfikir. Suruh kita berjalan, kemudian suruh kita berfikir dan mengambil periktibaran. Supaya tuan-tuan, bila kita lihat sesuatu, kita boleh mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita pergi bercuti dengan keluarga, Cerating ke PD ke tuan-tuan. Bila kita lihat, kita renung mulai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ikan contohnya tuan-tuan. Ikan dia hidup dalam laut, sepatutnya masin tuan-tuan. Sepatutnya masin sebab kehidupannya dalam air laut, air masin. Tapi sedap, sedap kerapunya, sedap ikannya. Bukan itu saja tuan-tuan, bahkan kandungan lautan juga berbeza. Kandungan
ikan yang terdapat dalam lautan tertentu juga berbeza, tuan-tuan. Ikan termenung Selat Melaka dengan ikan termenung pantai timur, Laut Cina Selatan, tak sama rasa. Kalau tuan-tuan penggemar ikan, kita rasa kita dah tahu ini datang pada mana, Selat Melaka ke Laut Cina Selatan. Contoh tuan-tuan, masa saya belajar dulu di Yaman, di ikan termenungnya rupa sama kita lah, sebab dia spesies sama tuan-tuan, rupa sama, rasanya berbeza. Kalau di sana tuan-tuan, ikan termenung dia, ikan termenung laut merah, goreng begitu je sedap, tanpa garam, tanpa kunyit, sedap je. Tapi ikan termenung kita tuan-tuan Selat Melaka tak jadi begitu, kita goreng kosong begitu tak jadi. Ini melihat kepada bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta sesuatu. Tuan-tuan, kita berfikir, ya Allah, kebijaksanaan yang ada pada Allah, hinggakan hidupan yang terdapat dalam lautan juga berbeza, rasanya berbeza, ikannya juga berbeza, tuan-tuan. Ini merujuk kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita lihat, kita dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta ciptaan itu. Kita kembali semula merujuk kepada bicara pengarang. Kemudian kata pengarang lagi, tuan-tuan, saya ringkaskan bicara perumpamaan daripada pengarang. Kemudian kata pengarang, syahida lana dhalika lianna as-sani'a ladaihi qudratun ala thaqbil babi bidiqqatin wa anna ladaihi ihkaman ala fi amalih. Semua yang kita saksikan tadi, pintu je tuan-tuan, kita tengok pintu je, kita boleh gariskan dengan dia punya potongan untuk lubang kuncinya, cantik dia punya sentuhan dia. Kesemua tersebut sesungguhnya bagi pencipta itu, dia mempunyai keupayaan untuk menebuk pintu dengan cara yang terbaik, dan sesungguhnya dia juga mempunyai kebijaksanaan pada hasil ciptaannya. Wa hakadha najidu kulla syai'in fil masnu', dan demikian itu juga kita mendapati setiap sesuatu pada ciptaan. Jadi pengarang hanya menukilkan contoh sahaja untuk kita berfikir, bukannya pintu je, apa yang kita tengok tuan-tuan, kita berfikir, dan pada saat itu kita boleh menggariskan sesuatu sifat yang ada pada dia. Macam tadi tuan-tuan, sebagai contoh, kita nak perlukan pekerja, kita perlukan pekerja. Jadi kita ada orang datang minta kerja, kita sarankan kepada dia untuk menyediakan resume. Bila kita tengok tuan-tuan dia punya susunannya, kita dah arah gambar kena letak depan sekali, dia letak belakang sekali tuan-tuan, dia buat cincai begitu je. Kemudian dengan susunannya tak cantik. Saat itu tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan boleh menggariskan sifat-sifat yang ada pada dia. Dia jenis halal-balal je buat kerja. Yang kedua, mesti dia bukan seorang yang terlalu mementingkan kekemasan. Yang ketiga, semua sifat-sifat negatif yang ada pada dia tuan-tuan, kita boleh gariskan, hanya merujuk kepada hasil tangannya. Kemudian bicara pengarang berikutnya, wa hakadha sanajidu anna tafakkura fil masnu' yadullu ala ba'd sifati sani'ihi, wa min huna na'rifu anna tafakkura fil makhluqat yadullu ala ba'd sifatil khaliq. Dan demikian itu, kita mendapati sesungguhnya saat kita berfikir pada hasil ciptaan sesuatu tuan-tuan, tak kiralah hasil apa jua ciptaan, ianya menunjukkan kepada kita sebahagian daripada sifat penciptanya. Dan daripada itu kita mengetahui sesungguhnya saat kita berfikir melalui ciptaan, ianya menunjukkan kepada kita sebahagian daripada sifat pencipta. Kita beli kereta baru tuan-tuan, bila kita lihat teknologi yang digunakan, teknologi yang diperang, kemudian digunakan melihat kepada jentera tersebut tuan-tuan, kita juga dapat menggariskan sifat-sifat yang ada pada mereka saat mereka membangunkan jentera tersebut. Tuan-tuan, bila kita lihat hasil ciptaan, semestinya seorang pencipta tadi tahulah apa yang berkaitan dengan hasil ciptaannya. Ya, contoh tuan-tuan, Tuan Haji engineer proton. Jadi tuan-tuan, Tuan Haji tahu apa yang bersesuaian untuk jentera tersebut, minyaknya yang sesuai untuknya, minyak enjinnya apa yang terbaik, cara penggunaannya,
tempoh jangka hayatnya. Kenapa kita tahu? Sebab itu adalah hasil ciptaan kami. Kami yang membangunkan jentera tersebut. Sebab itu kami tahu jangka hayat yang ada pada dia. Okey tuan, itu menunjukkan atas kepakaran. Kemudian disertakan kepada kita panduan, buku panduan. Buku panduan tuan-tuan, cara penggunaannya bagaimana kereta tadi. Kenapa? Siapa yang menyediakan tu? Yalah, mereka membangunkan jentera. Jadi mereka menggariskan kepada kita cara penggunaan, sebab mereka yang membangunkan. Okey tuan, cantik. Sekarang tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita. Jadi Allah tahu apa yang bersesuaian untuk tubuh badan kita. Allah tahu apa yang bersesuaian untuk akal kita. Allah tahu apa yang bersesuaian dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah yang mencipta kita. Tuan, tadi kita meletak sepenuh keyakinan kita tuan-tuan, merujuk kepada buku panduan yang disediakan oleh pihak berkaitan saat kita membeli jentera. Kita percaya kepada mereka tuan-tuan. Cara penggunaannya, kemudian cara kita berhadapan dengan situasi tertentu, semua dinyatakan kepada kita. Kita percaya tuan. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala cipta kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada kita panduan, iaitu Al-Quran, supaya kita mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya kita berpaksikan kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan. Kemudian pengarang, kita lihat tuan-tuan, kejap-kejap tadi kami dengar yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang bersesuaian untuk akal kita, sebab Allah yang cipta kita. Macam mana tu Allah tahu apa yang terbaik untuk akal kita, manakala Allah yang mencipta kita? Okey tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala amat mengetahui apa yang bersesuaian untuk akal. Contoh, dalam Islam kita diharamkan untuk mengambil minuman, makanan ataupun sesuatu yang memabukkan. Kita diharamkan. Kenapa? Untuk memelihara akal. Selain itu juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita kepercayaan kepada takdir. Wajib kita beriman dengan takdir, sebab beriman dengan takdir adalah rawatan yang paling mujarab atas akal. Contoh tuan-tuan, mungkin kita pernah melihat mereka yang bukan Islam, jiran kita ke Islam tuan-tuan. Bila berlaku kematian tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka datang, mereka ada majlis ratapan. Majlis ratapan, datang ramai-ramai, kemudian menyebut-nyebut tentang si mati, tepuk muka, tepuk badan, sehingga akhirnya tuan-tuan, dengan bicara mereka tak sepatutnya si mati itu mati, dia seorang yang baik, tak sepatutnya dia mati. Ratapan. Manakala Islam tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita cara untuk kita memandu akal, dengan kita meletakkan sepenuhnya itu adalah ketetapan daripada Allah. Manakala situasi kita tidak seperti mana mereka, dan kita berlawan terlebih dahulu untuk azan insya-Allah.
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita kembali semula pada bicara kita tadi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang terbaik untuk akal. Selain kita diharamkan untuk mengambil sesuatu yang memabukkan, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita untuk beriman dengan takdir. Tuan-tuan, bila kita beriman dengan takdir, tuan-tuan, banyak menyelesaikan masalah. Banyak menyelesaikan masalah, tuan-tuan. Dan ianya lebih mententeramkan jiwa kita. Kita tengah memandu, tiba-tiba kena langgar daripada belakang, tuan-tuan. Dalam Islam, kita melihat ianya takdir. Bila takdir, tuan-tuan, kita dapat meredakan kemarahan, kerana ianya adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tuan-tuan, sekiranya kita tidak melihat ianya adalah takdir, kita akan berhadapan dengan masalah. Baik daripada segi akal, kita akan memikirkan perkara tersebut. Kenapa kita keluar pada kita boleh maki hamun dia pula? Kenapa, tuan-tuan? Menunjukkan tidak ada keimanan mengenai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman dengan takdir, ianya adalah rawatan yang terbaik untuk akal kita. Kita kembali semula pada bicara kita. Kita masih lagi berbicara tentang penekanan untuk kita berfikir, untuk sama-sama kita meletakkan akal kita di hadapan. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, petikan daripada surah Yunus ayat 101. Qul yanzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita supaya kita perhati, fikir apa yang ada di langit dan juga di bumi. Manakala, tuan-tuan, petikan daripada surah Al-Imran ayat 190, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan perselisihan malam dan siang, ianya menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi mereka yang mempunyai akal yang cerdas. Okay, tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada penciptaan langit dan juga bumi dan perselisihan malam dan juga siang, ianya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang ada akal yang cerdas. Maknanya, tuan-tuan, sekiranya kita tidak ada akal, tak mampu untuk berfikir, melalui ciptaan Allah langsung tidak memanfaat kepada kita. Langsung kita tidak akan mengambil pengajaran pengiktibaran daripada ciptaan Allah. Bila kita berfikir, ianya akan menjadi tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah merujuk kepada penciptaan langit dan juga bumi. Dan insya-Allah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. Sebelum kita berpisah, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Yang pertama, semestinya iman kita berpaksikan di atas ilmu. Bukanlah iman kita hanya dengan disebabkan kita ngikut seseorang beriman. Contoh, tuan-tuan, ini yang kita risau. Dulu kita selalu datang masjid, datang surau, tapi tuan-tuan, kita datang dulu sebab kita ikut orang. Nampak dia dah datang masjid, contoh, tuan-tuan, dia boikot masjid sebagai contoh, dia boikot. Kita pun tak datang juga sebab kita ikut dia. Tuan, dulu kita datang masjid kenapa? Kita datang surau kenapa dulu? Jadi pentingnya kita berpaksikan sesuatu itu atas ilmu, bukan dengan sebab kita mengikut-ngikut seseorang. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu kita dapat melihat atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan yang telah diciptakan olehnya, dengan cara kita memikirkan hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berfikir apa yang diciptakan oleh Allah dan kita dapat menggariskan
natijah daripada kita fikirkan tuan-tuan, itu adalah tanda bukti yang mana kita beriman mengenai atas kejujuran Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak pernah melihat Allah. Faedah ketiga dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita ianya tidak ada. Bahkan tuan-tuan, ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kita ianya wujud. Banyak tuan-tuan. Yang dapat kita gariskan tadi sekurang-kurangnya 2 contoh sahaja, iaitu angin dan juga ruh. Angin dan juga ruh, kita tidak pernah melihat kedua-duanya tuan-tuan, dan kita percaya atas kewujudannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihat Allah, kita percaya dan yakin atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui hasil ciptaannya. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu tuan-tuan, setiap sesuatu yang dicipta, penciptanya mengetahui cara penggunaannya dan apa yang bersesuaian untuknya. Dicipta, dia tahu apa yang sesuai dan apakah keaiban yang ada pada hasil ciptaan, sebab dia yang cipta. Tuan-tuan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mencipta kita. Allah tahu apa yang bersesuaian untuk kita dan apa yang ada pada kekurangan diri kita. Semuanya dalam pengetahuan Allah, lalu Allah menggariskan kepada kita dalam panduan yang telah ditetapkan olehnya melalui Al-Quran. Untuk kesejahteraan kehidupan kita, semestinya kita berpaksikan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu saat kita memikirkan hasil daripada ciptaan, ianya menggariskan kepada kita sebahagian daripada sifat pencipta, walaupun kita tidak pernah melihat pencipta tersebut. Hanya melalui ciptaannya tuan-tuan, kita yakin sifat-sifat yang ada padanya itu dapat kita gariskan. Jadi wallahu ta'ala alam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya mohon dimohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya mohon dimohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.